Universiti Malaysia Kelantan fokus melahirkan usahawan dalam kalangan mahasiswa menerusi UMKEL. Pasaran itu mengisi lintas langsung dari Kelantan bersama Muhammad Azidi Abdullah. Teruskan Azidi. Baik, Institut Keusahawanan Universiti Malaysia Kelantan UMKEI berjaya melahirkan 1,300 syarikat milik mahasiswa menerusi program Road to Icon. Program itu juga membantu 2,800 mahasiswa menerusi suntikan dana bagi pemasaran produk mereka. Menurut Pengarah Pusat Pembangunan dan Pendidikan Keusahawanan CEED, Dr. Muhammad Safwan Ghazali, program berkenaan juga menjadi pembakar semangat kepada mahasiswa lain mengecap kejayaan sama. Teras kita adalah keusahawanan. Jadi pelajar kita memang kita terapkan nilai keusahawanan dan kita nak bantu mereka menjadi usahawan pelajar yang terbaik. So bagi Hafiz di Institut Keusahawanan UMKEI, kita bantu Hafiz dalam memberikan yang pertama latihan dan latihan keusahawanan lah. Apa saja yang diperlukan, contohnya kita hantar Hafiz ke pitching competition dan kita juga bantu Hafiz untuk dapatkan dana keusahawanan. UMKEI berusaha melahirkan lebih ramai usahawan dalam kalangan pelajar dengan menjalin kerjasama dengan beberapa pemain industri. Dari kuali berapi ke retort mudah kendali. Itu resipi berjaya seorang mahasiswa Universiti Malaysia Kelantan UMK Jeli yang mampu meraih pendapatan RM6,000 sebulan menerusi perniagaan produk mi sotong segera. Menjadi kepayahan bapanya berniaga di tepi jalan untuk menyara keluarga sebagai inspirasi. Syed Muhammad Hafiz Seni Muhammad mengubah sistem perniagaan street food kepada teknologi retort. Pelajar tahun 4 bidang sains gunaan itu berkata mi sotong sini yang diusahakannya mengekalkan resepi warisan bukan hanya memiliki pelanggan dari dalam negara, malah turut mendapat pesanan secara dalam talian dari negara Asia Barat seperti Emirat Arab Bersatu, UAE. Masa COVID-19 tu pelanggan tidak boleh datang ke kedai-kedai nak makan. So masa tu tercetuslah idea retort ni untuk membawa mi sotong instant noodle ni kepada pelanggan-pelanggan yang dulu di jauh-jauh. Selain memasarkan produknya secara dalam talian, ia juga dijual di kilangnya di Georgetown, Pulau Pinang, kedai-kedai runcit serta stesen minyak terpilih. Pada mulanya, apabila saya memulakan syarikat ini, saya hanya memulakan dengan satu produk iaitu sini mi sotong instant noodle. Disebabkan perisa seafood tersebut, ramai pelanggan telah recommend ataupun permintaan dari segi varian kan perisa-perisanya. So sekarang setakat ini saya ada perisa Japanese, Bonito Kabayaki dan juga perisa Korean Ramyeon. Kejayaannya juga hasil bimbingan dan pendidikan menerusi subjek keusahawanan di universiti tersebut. Sedikit perkembangan sukan. Atlet sukan Muay Thai remaja negara Ahmad Nur Iman Alif Rakib berangkat ke Bangkok, Thailand hari ini bagi menjalani latihan intensif menghadapi kejohanan One Championship Lumpini 17 Februari ini. Peninju asal Rantau Panjang ini berkata latihan itu penting dalam misi merangkul gelaran juara berdepan lawan dari England Ellis Barboza. Usaha dan hati kena keras. Training bagi betul-betul. Kejayaan kita sampai tak sampai kita tak tahu, tapi kita kena buatnya betul-betul. Alih nak buat yang terbaik, nak bagi bawakan nama Malaysia, nak buat yang terbaik dari 17 hari bulan ni. Nur Iman Alif yang aktif dalam sukan tersebut sejak kecil merupakan anak kepada legenda tinju negara Rakib Ahmad yang juga bekas pemenang pingat gangsa Sukan Commonwealth 1998. Daripada ayah lah, sebab ayah ajar Alif dah hanya nampak Alif, kelebihan Alif. Itu ayah semua macam support Alif. Alif rasa mampu untuk masa depan Alif dan Alif rasa sikit lagi Alif nak buka gym kat KL. Nama Nur Iman Alif menjadi bualan ramai selepas meraih kontrak bersama One Championship bernilai $100,000. Dia merupakan jagung Muay Thai kedua menangani kontrak tersebut selepas Muhammad Johan Ghazali atau Jojo. Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri perkembangan dari Kelantan, dari sungai hingga ke segara. Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Baik, terima kasih Azidi. Sejak dilancar Selasa lalu, sistem pangkalan data utama PADU terus mendapat reaksi positif dalam kalangan masyarakat serta pencawat awam.
Bagi saya, rakyat Malaysia ni perlulah mendaftar dalam sistem padu supaya rekod mereka dikemas kini dan supaya rakyat Malaysia yang golongan B40 akan mendapat bantuan mereka yang selayaknya lah. Sistem padu ni memang sangat okey sebab dia kerajaan ni dapat kenal pasti sesiapa yang mengisi sistem padu ni, dapat tengok sesiapa yang sebenarnya yang betul-betul layak untuk terima subsidi kerajaan ataupun tidaklah. So kat sini dapat bantu kerajaan untuk daripada segi pendapatan negara itu dan sebagainya lah. Sistem padu ni dapat memberikan kecekapan penyampaian perkhidmatan kerajaan kepada masyarakat. So secara tak langsung dari segi pengumpulan penyimpanan data-data masyarakat khususnya rakyat Malaysia dari pelbagai sumber dapat disatukanlah. So mudah untuk kerajaan merencanakan perancangan-perancangan, contohnya dari segi subsidi lah kepada masyarakat dengan lebih baik. Saya pun baru dapat tahu ni dalam TV apa semua untuk B40 punya bantuan. Itu sebab saya datang sini lah, sebab kita pun bukannya bekerja lagi. Pakej 24 disediakan di Melaka. Pakej pelancongan setiap tanggal 24 hari bulan itu menawarkan pelbagai diskaun khas kepada pelancong yang datang ke Melaka sepanjang tahun Melawat Melaka 2024 TMM 2024. Kita ambil kaedah sempena tahun Melaka 2024. Jadi setiap bulan 2 tarikh 24 hari bulan itu kita akan ada juga pakej istimewa pada setiap 24 hari bulan. Iaitu kita tunggu 24 hari bulan nanti, sebelum 24 seminggu sebelum 24 hari bulan itu kita akan umumkan. Setiap bulan pada tarikh 24 hari bulan itu ada pakej yang lebih istimewa sempena 2024 tahun Melawat Melaka. Melaka turut menyasarkan 50,000 pelancong kapal persiaran sepanjang tahun ini. Dua nelayan berdepan detik cemas selepas bot dinaiki rosak di Tanjung Piai, Pontian semalam. Mereka bagaimanapun ditemui selamat pada pukul 1.30 pagi tadi selepas dilaporkan gagal dihubungi sejak pukul 3.30 petang semalam. Pengarah Maritim Negeri Johor Laksamana Pertama Nurul Hizam Zakaria berkata Muhammad Tan Sahubat 55 tahun dan Muhammad Safiuddin 35 tahun dilaporkan keluar ke laut sebelum memaklumkan enjin bot mereka rosak. Ahli keluarga mereka kemudiannya menghubungi Maritime Rescue Subcenter Johor Bahru pada pukul 11.20 malam bagi mendapatkan bantuan. Sebuah bot peronda perkasa 42 diatur gerak dan mengiringi perjalanan pulang kedua-dua nelayan tersebut dengan selamat. Anggota pelawak kumpulan senario Hamdan Ramli meninggal dunia kira-kira pukul 12.50 tengah hari tadi di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru. Berita kematian dikongsi bersama oleh rakan anggota kumpulan senario Azli Jaafar. Itu yang sedih dia dah tak ada lah. Maknanya senario dah tak ada satu anggota. Allah Akbar. Memang dia nak jumpa dengan semua anggota senario lah. Paling 30 hari bulan tu memang dia nak berborak. Sehabis-habis borak, sehabis-habis bergurau dengan anggota senario. Tak sangka dia nak pergi meninggalkan senario. 27 tahun senario punya anniversary, memang dia nak jumpa sangat semua senario. Sebab itu kami bergurau, mereka-leka gelap apa semua. Tak ada tanda-tanda pun mengatakan dia sakit. Tiba-tiba saja 31 hari bulan tu dia kolap. Kan? Dan rupanya itulah hari terakhir nak jumpa dengan budak-budak senario semua. Lepas tu dia nak pergi meninggalkan senario. 31 Disember lalu, Allahyarham 55 tahun terpaksa ditidurkan di
HSA Johor Bahru akibat jangkitan kuman dalam darah. Allahyarham meninggalkan seorang balu, Nur Hamalini Ahmed 53 tahun dan 4 orang cahaya mata. Jenazah akan dikebumikan di Ipoh Perak malam ini.